Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, hari ini pengajaran sejarah kita berkenaan unit 1 mengenali sejarah, iaitu sebab dan akibat peristiwa dalam sejarah. Ketika melakukan kajian sejarah, pengkaji sejarah telah menggunakan konsep sebab dan akibat. Oleh itu, sejarawan bukan sahaja mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku, tetapi sebab-sebab yang membawa kepada peristiwa itu berlaku. Sebagaimana yang kita telah fahami sebelum ini, sejarawan iaitu Herodotus telah menerangkan maksud sejarah. Herodotus berpandangan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan perbuatan tersebut. Murid-murid, berdasarkan pendapat Herodotus ini, sejarawan berpendapat bahawa setiap peristiwa sejarah yang berlaku di dunia ini adalah bersebab. Apakah maksud sebab? Sebab bermaksud perkara yang mengakibatkan sesuatu itu berlaku. Manakala akibat pula bermaksud hasil atau keputusan daripada sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Mari kita hayati video yang dipaparkan ini. Merdeka! 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 Berdasarkan video itu tadi, kita dapat lihat bahawa negara kita telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat bermakna dalam jiwa setiap warga negara Malaysia. Sebelum berlakunya peristiwa ini, sudah pastinya ada sebab yang mendorong, iaitu pihak British menjajah Tanah Melayu. Tanah Melayu sebenarnya anak-anak telah dijajah oleh 4 kuasa besar, iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun selama 446 tahun. Hoi, lamanya. Pendudukan semula British di Tanah Melayu mula mendapat tentangan oleh masyarakat Tanah Melayu. Akibat daripada tempoh penjajahan yang sangat lama ini, rakyat mula kembali bersemangat untuk berjuang membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Dalam erti kata lain, rakyat mula menuntut kemerdekaan. Merdeka! Gagasan ini temulanya dikenali sebagai Melayu Raya dan kemudiannya menjadi Melih. Seterusnya, video tersebut memaparkan peristiwa kedua terpenting yang berlaku di negara kita, iaitu pembentukan Malaysia 1963. Pada asalnya, negara kita hanya terdiri daripada Tanah Melayu, iaitu kawasan semenanjung Malaysia pada hari ini sahaja. Namun, pemimpin pada waktu itu, Tunku Abdul Razak, telah berpendapat untuk membentuk sebuah gagasan Malaysia yang melibatkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Sebab wujudnya idea gagasan ini adalah kerana Tunku Abdul Razak melihat ia sebagai satu usaha untuk mencapai keseimbangan kaum sekaligus menjamin keselamatan negara terutama dari pihak komunis. Selepas melalui beberapa fasa perbincangan, akibat daripada peristiwa tersebut
Maka pada 16 September 1963, maka terbentuklah sebuah Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada gabungan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Murid-murid sekalian, kita telah pelajari konsep sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Antara kepentingan kita sebagai warga negara Malaysia memahami peristiwa sejarah adalah mewujudkan perasaan ingin tahu dalam diri. Hal ini kerana kamu semua sentiasa berfikir tentang mengapa, bagaimana dan kesan sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Seterusnya, kita akan mengambil iktibar daripada kejadian yang lalu. Sebagai contoh, sesetengah peristiwa sejarah menceritakan tentang pengorbanan titik peluh, wang ringgit, malah nyawa oleh masyarakat terdahulu semasa mereka ingin menuntut kemerdekaan. Maka, sebagai anak-anak pada hari ini yang sentiasa menikmati suasana negara yang aman dan damai, kamu semua hendaklah berusaha untuk memelihara keamanan serta kedaulatan negara tercinta. Akhir sekali, kita hendaklah menghargai setiap peristiwa yang telah berlaku. Contohnya, usaha tokoh pemimpin tempatan untuk bersatu padu dalam menangani ancaman komunis dan bersetuju membentuk sebuah gagasan Malaysia perlu dihargai. Nampaknya itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.